Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam. Sokongan dan penyertaan rakyat dalam semua program pembangunan akan menjadi cabaran besar bagi Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, objektif penubuhan BDDA yang memfokuskan pembangunan menyeluruh terutamanya dalam bidang ekonomi tidak akan tercapai tanpa penglibatan rakyat sendiri. Ujarnya, kerajaan Sarawak mahu rakyat negeri ini mencapai status berpendapatan tinggi di mana mereka menikmati taraf hidup yang setanding dengan masyarakat maju lain. Beliau yang juga pengerusi BDDA menegaskan hasrat itu dapat dicapai jika rakyat bersedia dan sanggup menerima dasar baru yang lebih kepada penggunaan teknologi selain memanfaatkan sepenuhnya tanah yang sedia ada. Bercakap semasa makmal kedua bagi strategi pembangunan BDDA 2030 di Kuching pada Selasa, beliau juga menyeru pemimpin dan pegawai kerajaan daripada agensi pelaksana perlu melakukan yang terbaik untuk meyakinkan rakyat mengenai peruntukan 1.5 bilion ringgit yang diberikan kepada BDDA. Datuk Amar Douglas Ugah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban berkata semua DUN akan mendapat 200 juta ringgit manakala Lingga pada mulanya mendapat 30 juta ringgit. Jelasnya ini kerana hanya kira-kira 10% daripada kawasan itu berada di bawah BDDA manakala baki 70 juta ringgit lagi adalah untuk dana bersama. Beliau menambah pusat pentadbiran BDDA akan berada di Betong dan Adun Layar Datuk Gerard Rentab Jabu dan Adun Saribas Muhammad Razif Hitam akan menjadi timbalan pengerusi agensi itu. Menyentuh mengenai keperluan menambah baik jaringan internet di bahagian Betong, Datuk Amar Douglas berkata beliau telah memohon kepada Premier Sarawak untuk menaik taraf sistem yang digunakan sepauh. Jelasnya pihak Lembaga Multimedia Sarawak telah diarahkan untuk membuat kajian mengenai perkara tersebut yang turut mengambil kira kepentingan kepada kolej dan sekolah di kawasan itu. Keperkembangan di Serian. Penganjuran Pesta Danu Serian penting untuk menjana pendapatan ekonomi penduduk setempat serta menghidupkan semula aktiviti pelancongan tempatan selepas penularan wabak COVID-19. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin berkata, pesta ini menjangkakan kehadiran sekitar 60,000 pengunjung dengan anggaran janaan pendapatan berjumlah RM100,000 untuk masyarakat tempatan. Jelasnya kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak telah menyalurkan peruntukan untuk penganjuran aktiviti pelancongan termasuk pesta sebegini sebagai usaha menghidupkan semula ekonomi dan pendapatan setempat. Dalam hal itu, beliau menyeru kepada rakyat Sarawak untuk hadir bersama dan menyokong pesta ini di mana pelbagai aktiviti menarik boleh dinikmati sepanjang 10 hari ianya berlangsung. Beliau berkata demikian pada ketika merasmikan pesta tersebut di pekarangan Stadium Mini Serian pada Ahad. Adun Tarat itu menjelaskan pesta kali ini adalah yang ketiga dianjurkan selepas tahun 2018 dan 2019 yang mana ia bertujuan mengetengahkan Serian sebagai bandar tasik yang unik serta mempromosikan produk tempatan berkaitan makanan, kebudayaan, kesenian dan juga agro pelancongan. Antara kategori acara pesta pada tahun ini termasuk kebudayaan dan kesenian, sukan rakyat, kesihatan, pameran pembangunan serta keusahawanan. Sementara itu, pada Isnin, Datuk Roland Sagah meluangkan masa melawat tapak projek bangunan baru Sekolah Kebangsaan SK Melugu Seri Aman yang telah siap dibina. Selain memantau kemajuan dan mengenal pasti sebarang isu yang timbul sepanjang pelaksanaan projek, lawatan itu juga bertujuan memastikan projek tersebut menepati piawaian yang telah ditetapkan. Bangunan baru itu bakal memberi manfaat kepada warga sekolah dan para pelajar setelah mula digunakan nanti. Ia akan menyediakan kemudahan infrastruktur pendidikan yang lebih moden, selamat dan juga selesa untuk pelaksanaan sesi pembelajaran. Hadir sama semasa lawatan ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Francis Harden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Pengajian Tinggi dan Inovasi Dr. Anwar Rapai, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Begunan Datuk Mong Dagang dan Pegawai Daerah Seri Aman Sharif Bujang.
Berita seterusnya, acara Glamour Miss Tourism International ke-25 World Final 2022-2023 bakal membuka tirai di Kuching, Sarawak pada November ini. Objektif utama pertandingan berprestij ini adalah untuk menggalakkan pelancongan, kebudayaan, persahabatan dan pertukaran antarabangsa, jelas Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Menurutnya, pertandingan ini bakal menjadi acara antarabangsa terpanjang di Malaysia sekaligus membuka usaha perintis model kerjasama antara sektor awam dan juga swasta. Could organize this Miss Tourism International, which was first held in Sarawak 25 years ago. The first Miss Tourism International was held in Sarawak, and it never hit our show after that. It was all over the place, and 25 years is a very significant year, and we are very, very proud to see them coming back and asking for us to give them their blessing and support. And of course, I could not say no to something like this, which could bring a lot of Sarawak to all over the world. Where can you get so many beauty queens from all over the world coming into Sarawak? Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis mendandatangani perjanjian antara kumpulan YAS dengan Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Dewan Bandaraya Kuching Utara, pihak penaja, rakan strategik serta media rasmi bagi pertandingan Miss Tourism International ke-25 di Kuching pada Isnin. Untuk rekod, seramai 50 hingga 60 jelitawan dari pelbagai negara akan mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut dengan acara kemuncak berlangsung pada 25 November depan di Raya Hotel and Convention Centre Kuching. Para peserta dijangka tiba di Kuching pada atau sebelum 11 November dan akan mengambil bahagian dalam beberapa aktiviti promosi yang telah dirancang oleh pihak penganjur. Beralih dengan laporan di Miri. Sebanyak 6,800 kampit beras telah disumbangkan Persatuan Penganut Dewa SOM Syak Lungkung kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira bangsa dan agama. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin yang juga adun senadin berkata, meskipun rakyat di Sarawak terdiri dari pelbagai latar belakang agama dan kaum, namun mereka tetap saling membantu, khususnya mereka yang memerlukan. Tidak kira apa kaum agama mereka daripada golongan yang berpendapatan rendah, mereka semua dijemput untuk menerima bantuan yang diberi oleh tokoh di sini. Ini dari Sarawak, dan kita juga melihat bahawa di Sarawak sini Kerajaan Sarawak memang memberi sokongan dan juga bantuan kewangan juga kepada semua agama yang berdaftar. You can see that here in Sarawak, we really, our government here in Sarawak really practice freedom of religion. Yeah? Only in Sarawak we can see all this. So I hope that all of us in Sarawak will treasure, kita akan menghargai segala dasar yang sangat baik ini kepada kita di rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian cek bantuan dana unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR dan pengagihan beras oleh Persatuan Penganut Dewa SOM Syak Lungkung pada Ahad. Dalam majlis itu juga, UNIFOR telah menyerahkan dana berjumlah RM2.5 juta kepada dua persatuan dengan RM800,000 diberikan kepada kuil Gurdwara Sahib Miri dan RM1.7 juta lagi kepada Persatuan Dewa SOM Syak Lungkung untuk kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf tokong. Masih dengan perkembangan di Miri, penubuhan persatuan perlulah terbuka tanpa mengira pandangan politik, agama dan asal-usul. Menurut Timbalan Menteri Buruh Immigration dan Pemantauan Projek di Jabatan Primer Sarawak, Datuk Gerawat Gala, keterbukaan persatuan di Sarawak menjadikannya istimewa dan sebagai platform untuk mencukil bakat kepimpinan. Inilah satu keistimewaan
persatuan-persatuan di mana kita terbuka. Dan juga persatuan ini juga menjadi satu pentas ataupun menjadi satu ruang untuk kita membangun bakat-bakat kepimpinan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Persatuan Wanita Long Terawan Mulu Miri di Cukitah di Miri baru-baru ini. Dalam perayaan itu, Datuk Gerawat mahu setiap persatuan termasuk Persatuan Wanita Long Terawan Mulu Miri bekerjasama dengan pemimpin masyarakat di peringkat kampung dan komuniti. Sebab kalau tak banyak persatuan, you all go in different direction, then you create more problem for the community, for the kampung. Kalau kita tengok objektif persatuan tadi memang semua untuk kebaikan dan kebajikan ahli-ahli, dan juga untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti kerajaan. Ini sangat perlu. Di peringkat kampung kita nak bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin kita, ketua masyarakat kita dan ketua kaum kita. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan sumbangan peruntukan sebanyak RM10,000 geran projek kecil luar bandar kepada Persatuan Wanita. Manakala Ahli Parlimen Baram, Ani Ngau, menyumbang RM3,000 bagi perbelanjaan majlis tersebut dan RM10,000 kepada Persatuan Berawan Sarawak. Manakala di Sibu, dengan ibu bapa digesa agar bertindak segera sekiranya mengetahui anak mereka terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1, Dr. Anwar Rapai berkata, tindakan yang harus diambil adalah dengan membawa anak mereka segera menjalani pemeriksaan darah, air kencing, memohon pertolongan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, anti dadah dan sebagainya. Jelasnya sering berlaku dalam masyarakat setempat ibu bapa berang apabila anak mereka dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah dan mereka menafikannya, malah memarahi individu yang menduduh tanpa usul periksa. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan kempen anti dadah di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Tianjin pada Ahad. Dalam hal ini, beliau menggesa penglibatan semua pihak dalam membantras isu sosial itu dan tidak meletakkan tanggungjawab tersebut di bahu satu pihak sahaja. Tambah beliau, penglibatan bersepadu dan holistik amat diperlukan untuk membendung isu dadah kerana ia boleh merencatkan institusi kekeluargaan, malah merosakkan negara seandainya tiada campur tangan semua pihak bagi menangani masalah itu. Kempen selama setengah hari itu adalah sebahagian daripada program komuniti bebas dadah dikendalikan oleh Sibu Methodist Victory Home dan Penjara Pusat Sibu. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.